Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang hangat pada hari ini ialah melibatkan ejekan pembangkang terhadap Anwar Ibrahim. Mereka selamba saja mengejek, bahkan ada juga yang mempersenda Anwar Ibrahim kerana perkara-perkara yang remeh-temeh. Kalau kemarin bercakap tentang songkok yang sengit dipakai oleh Anwar Ibrahim pun boleh jadi bahan. Nampaknya pembangkang sudah kehilangan modal politik mereka, kata netizen. Apa yang berlaku hari ini ialah apabila Anwar Ibrahim sekali lagi memberikan teladan yang terbaik bagaimana menjadi pemimpin yang hebat. Apabila beliau dipersenda kerana ketimbang, ini jawapan bersahaja Anwar kepada pembangkang. Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, tidak tersinggung dengan segelintir ahli parlimen yang mempersendakan perkataan ketimbang yang digunakannya. Ini adalah teladan pemimpin yang luar biasa. Meskipun diejek, meskipun dizalimi, meskipun dipersenda, Anwar Ibrahim tidak memberikan reaksi yang keterlaluan. Bahkan beliau tidak pun tersinggung dengan perbuatan jahat seperti itu. Anwar Ibrahim hanya menjawab dengan begitu bersahaja. Sebaliknya, Anwar Ibrahim menyarankan agar ahli politik meningkatkan penguasaan bahasa supaya tidak kebingungan. Inilah cara Anwar Ibrahim menyekolahkan para pembenci hater beliau, yang mana hanya kerana bahasa ataupun hanya kerana perkataan ketimbang, mereka seolah-olah sudah menang. Tapi Anwar Ibrahim pula menyekolahkan mereka dengan berkata, ahli politik perlu meningkatkan penguasaan bahasa. Sebenarnya netizen di dalam pemerhatian melihat perbahasan di Dewan Rakyat bukan saja menyarankan ahli politik meningkatkan penguasaan bahasa dari segi tata bahasa ataupun laras bahasa, tetapi juga netizen kata, para pengulas politik kata, mereka juga harus belajar perkataan yang beradab kerana kebanyakan ahli politik, terutamanya ahli parlimen yang berbahas di Dewan Rakyat, berbahas tanpa adat sama sekali. Adabnya memang ke laut, manakala tidak perkataan yang tidak sepatutnya, cemoh mencemoh, ejek mengejek, provokasi melampau tetap berlaku di dalam Dewan Parlimen. Anwar Ibrahim kata, saya pakai songkok sengit sikit pun dia marah. Pakai baju Melayu dengan capal pun tak kena, kata Anwar Ibrahim. Kemudian saya guna istilah-istilah baharu seperti ketimbang pun dia bingung sikit, tidak faham. Kita sebagai pemimpin, kita tingkatkan penguasaan bahasa. Dulu tak ada alaf, saya gunakan. Dulu tak ada mampan, saya perkenalkan. Tiada telus, saya perkenalkan. Tidak popular perkataan kesenjangan, kita popularkan. Jadi, kita didik anak-anak menggunakan bahasa, katanya semalam. Pada masa sama, beliau juga menegur sikap ahli-ahli parlimen di Dewan Rakyat yang hanya tahu mengecam ketika berbahas. Masa pembentangan belanjawan 2 jam setengah. Kalau dengar saya tak kecam orang, saya tak kecam dan maki orang. Tapi segelintir ahli parlimen walaupun dalam perbahasan maki hamun, kata Anwar Ibrahim. Anwar berkata beliau sebolehnya enggan melayan cemuhan segelintir pihak kerana jika dilayan kerja tidak akan selesai. Bagi saya, kalau nak jawab benda ni, letih kita, kerja tak jalan, kata beliau. Saya singgung perkara ini kerana tak jawab, orang kadang keliru. Jawab sikit-sikit bolehlah, kita nak tumpu kerja, ujar Anwar Ibrahim. Ungkapan ketimbang yang digunakan Perdana Menteri ketika belanjawan 2025 dipersoal oleh pembangkang kerana mendakwa ia tidak didapati dalam perbendaharaan, kata Dewan Bahasa Pustaka. Susulan itu, Dewan Bahasa dan Pustaka memaklumkan ia akan dimasukkan ke dalam Kamus Dewan Perdana edisi kedua. Perkataan tersebut merupakan
Kata sendinama yang bermaksud menyatakan atau menunjukkan perbezaan atau perbandingan antara sesuatu. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Jenayah tetap jenayah. Permohonan maaf Najib tiada makna. Itu satu lagi berita paling menyedihkan untuk Najib. Apa yang berlaku? Permohonan maaf Najib Razak dalam isu skandal 1MDB tidak memberikan sebarang makna kerana ia telah diputuskan oleh mahkamah, kata DAP. Ini bukan soal terima apa-apa permohonan maaf. Dengannya permohonan maaf atau tidak, jenayah tetap jenayah. Dia telah pun disabitkan dan dibuktikan oleh mahkamah. Dia didapati bersalah. Itu adalah fakta, kata beliau lagi. Jadi pada saya, permohonan maaf itu tidak bawa apa-apa makna. Kata Setiausaha Agung DAP, Anthony Loke, dipetik sebagai berkata kepada pemberita di Kuala Lumpur hari ini. Terdahulu, Najib memohon maaf kerana skandal 1MDB berlaku semasa pemerintahannya dan pentadbirannya, tetapi mempertahan dirinya tidak bersalah. Permohonan maaf itu dibacakan oleh anaknya Nizar di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Setiap hari saya berasa amat terluka mengetahui segala kecurangan dalam 1MDB berlaku semasa bawah pengawasan saya sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, kata Najib. Tiada lain yang dapat saya nyatakan selain memohon maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia, katanya lagi. Sementara itu, ditanya pendirian DAP jika Najib diberikan hukuman tahanan di rumah, Anthony Loke berkata cadangan itu diketengah untuk reformasi penjara, bukan berkaitan Najib. Ini bukan soal Najib. Terdapat ambang tertentu bahawa jenayah tertentu tidak boleh dimasukkan ke dalam tahanan rumah. Dan sudah tentu, jenayah yang serius tidak dibenarkan di bawah tahanan rumah. Dia dipetik sebagai berkata oleh Malaysia Gazette. Najib sedang menjalani hukuman penjara di penjara Kajang selepas disabit bersalah dalam kes rasuah SRC Internasional berjumlah 42 juta ringgit. Dia dihukum penjara 12 tahun dan didenda 210 juta, tetapi lembaga pengampunan mengurangkan hukuman kepada 6 tahun penjara dan denda 50 juta ringgit. Selain kes SRC Internasional, Najib juga masih berdepan pertuduhan di mahkamah berkaitan kes 1MDB melibatkan dakwaan rasuah RM2.28 bilion dan pecah amanah jenayah berkaitan International Petroleum Investment Company berjumlah 6.6 bilion. Kes pindaan laporan audit 1MDB dan pengubahan wang haram melibatkan RM27 juta dana SRC Internasional juga masih berjalan. Beberapa komen daripada netizen tentang isu dan juga kenyataan daripada Anthony Loke ialah, warga Mas biasa kata, walaupun lewat, akhirnya pucuk pimpinan DAP telah pun bersuara dengan perkataan-perkataan yang tepat. Syabas, kata warga Mas biasa. Harimau Satu kata dalam ruangan komen di Malaysia kini, kalau kita namakan penjenayah-penjenayah yang lebih high profile, you tak boleh jawablah Loke, kata beliau. Baik tutup mulut saja, kata Harimau Satu. Masalah pengangkutan dan pemandu pemangkutan berlambak, selesaikan ini dulu, ini pun tak tahukah, kata Harimau Satu. Brownie kata, wow, first time after the formation of Kerajaan Madani, DAP speak. Second spoke out. Let's see how Akmal will react, kata Brownie. Red Parrot kata curi RM RM2.60, curi RM26, curi RM2.600, curi RM260,000, curi 2.6 juta, semuanya mencuri, but different scale and different magnitude. If someone stealing huge amount of money, what more, hold top position in government, he should serve the sentence fully in the prison, kata Red Parrot 2782. Saudara-saudara sekalian, EKJ pula kata
thank you YB Anthony. E1976 kata setuju, jumlah bukan sedikit yang telah dicuri, gelaran selamanya. Green Puma 9227 kata setuju. Apa pula pendapat Anda semua? Jenayah tetap jenayah, permohonan maaf Najib tiada makna, kata Antonello. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen Anda.